Dan kata syirakhiti, dan tiada diterima daripada segala harta itu melainkan yang halal. Kata satu ulama, shibrakhiti, ataupun boleh dibaca nama dia syubrakhiti. Kata dia ni apa dia? Kalau sekiranya kita buat amalan melibatkan harta, kalau bagi duit tak halal, tak jadi apa, dia kata. Kerana lafaz tayyib dalam hadis tadi mengandungi puji dan mulia. Dah sebut dah tadi ni, dia kata la yaqbalu illa tayyibah. Allah tidak akan terima amalan ataupun harta melainkan yang baik-baik, maksudnya yang halal-halal, begitu. Maka tiada didampingkan kepada Allah Subhanahu wa taala melainkan yang munasabah dengan makna baik itu. Kita tak boleh benda-benda haram ni nak pergi duk tempek dekat Tuhan, tak boleh. Tuhan tak mau benda ni semua. Tuhan mau yang bersih, suci dan halal, begitu. Dan ikhlas pada amal dan pilihan pada harta. Buat amalan bagi ikhlas, dan harta yang kita nak belanjakan mesti harta yang terpilih, bersih, elok dan halal, begitu. Masalah suruh-suruhan Allah bagi orang yang mukmin itu macam mana suruh-suruhan Tuhan kepada Rasulnya. Tuhan suruh kita buat apa ni sama macam Tuhan suruh Nabi-Nabi buat, sama. Kalau Nabi-Nabi disuruh bercakap benar, kita disuruh bercakap benar. Kalau Nabi-Nabi disuruh sabar, kita disuruh sabar. Dia macam tu. Sesungguhnya apa juga suruhan Allah kepada orang mukmin daripada ibadah taat sama serupa dengan suruhan Allah kepada Nabi-Nabi dan segala pesuruhnya, sama. Apa yang Tuhan suruh Nabi buat, kita kena buat, sama, dia kata. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa innallaha amaral mu'minin, dan bahwasanya Allah Taala tak kala sudah dijadikan bagi sekalian hamba-Nya akan barang yang di dalam bumi ini semuanya, dan diharuskan bagi mereka itu kecuali barang yang diharamkan atas mereka itu. Ini dia ada kaedah dalam fiqh, dia ada kaedah. Dia kata al aslu fil asya al ibahah. Ini kaedah. Asal semua benda harus, melainkan ada dalil kata haram. Dalam soal makan minum, selagi tak ada dalil kata haram, benda tu harus. Boleh? Tanya ustaz, tak telur penyu boleh makan tak? Tanya, telur penyu boleh makan tak? Kita tak boleh, tak ada masalah. Dan dia kata penyu boleh makan tak, penyu? Cari pasal nampak. Ada kita pasal apa penyu tak boleh makan, pasal apa telur penyu boleh makan? Dia nak buat ramai. Okey. Dia kata apa? Al aslu fil asya al ibahah. Kaedah dia, selagi tidak ada dalil mengharamkan makanan itu, maka makanan itu harus. Dia kata. Dia main dalil, habang kata tak boleh, dia main ciri-ciri dia. Dalam Quran ada, dalam hadis ada. Apa dia ciri-ciri benda haram ni? Apa dia? Benda berbisa, benda yang sambak pakai kuku, benda yang tangkap dengan taring, benda yang tu haram-haram. Baik, penyu ada taring tak? Tak ada. Penyu dia tangkap orang dengan, tak ada. Ni macam mana cerita ni? Tapi pasal apa orang tak makan penyu? Dia tanya pula. Tuhan nak makan? Tanya dia. Tanya pula seorang lagi, ustaz, baru ni saya tengok National Geographic. Okey. Ustaz tahu, dia kata, no, dekat lautan Pasifik no, dia berjumpa satu menatang, dia kata, dalam laut sebiji rupa macam babi, dia kata, tapi duduk dalam laut. Keluar ustaz dalam National Geographic, dia kata. Okey, saya kata, so apa masalah? Tak boleh makan tak menatang tu, dia kata. Ya Allah, punya banyak benda boleh makan, dia pergi duduk tanya ni menatang duduk dalam laut rupa macam babi ni, boleh makan tak boleh makan? Kacau tuan-tuan. Kaedah dia main, dia kata apa? Al aslu fil asya al ibahah. Asal segala-gala benda ni harus, melainkan mai dalil habang benda ni haram. Hurriman alaikumul maitah waddam walahmul khinzir. Diharamkan ke atas kamu makan bangkai, diharamkan ke atas kamu memakan darah
dan diharamkan ke atas kamu makan daging babi. Itu haram. Dia main pula perincian. Darah ni kalau sekiranya hati ni pun darah juga, tapi dia berketul, boleh makan tak boleh makan. Dia main satu hadis pula, dia tarik keluar benda tu, dia kata hati boleh makan pula. Dalil. Selagi tak main dalil ni, selagi itu al-aslu fil asya al-ibahah, asalnya ialah harus. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, dia kata, dan disuruhnya akan orang mukmin, laki-laki dan mukmin yang perempuan itu, supaya jaga benda-benda macam ni. Bima amara bihil mursalin, dengan apa-apa yang disuruh akan pesuruhnya, yakni pesuruh Allah, maka telah disamakan Allah antara mereka itu pada khitab, dengan disuruhnya mereka menuntut yang lebih utama makanan yang halal. Macam mana Nabi-Nabi disuruh makan benda halal, macam itulah kita disuruh mencari yang halal. Dan dia kata, berbuat-buat amal yang saleh, kerana sekalian hamba disuruh semuanya melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para nabi, para rasul disuruh buat amalan saleh, kita pun kena buat amal yang saleh, melainkan barang yang telah berdiri dalil atas yang menjadi ketentuan bagi mereka itu sahaja. Melainkan ada benda yang nabi-nabi boleh buat, kita tak boleh buat. Contohnya apa? Saya sebut bulan lepas, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kahwin sampai 10-11 orang. Yang tu ketentuan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak kepada kita. Macam mana nak tahu? Ada beritahu dalam hadis, ada beritahu tentang benda ni. Simple. Baik, maka tidak masuk umat-umat mereka itu mengerjakan benda yang khusus kepada para nabi tadi. Baik, masalah pesuruh-pesuruh Allah disuruh Tuhan makan benda yang halal, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala ya ayyuhar rusul kulu minat thayyibat. Firman Allah, wahai sekalian pesuruh Allah, wahai nabi-nabi, makanlah sekalian kamu benda yang halal. Nabi disuruh makan benda halal, maka kita kena makan benda halal. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, makanan Nabi di antaranya daripada ghanimah, yakni harta rampasan daripada perang kerana meninggikan agama Allah. Nabi makan harta ghanimah, harta rampasan daripada orang kafir. Benda itu diterangkan sebagai halal kepada Nabi, maka benda itu halal. Dan itulah sebaik-baik, maka ia adalah sehabis-habis halal makanan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi Allah Isa alaihi salam makan ia daripada ibunya. Tuan-tuan baca dalam Quran, dalam surah Ali Imran ayat 37. Ali Imran ayat 37 cerita tentang mak Nabi Isa. Mak Nabi Isa ni nama apa? Maryam. Bapa Maryam nama apa? Imran. Yang kita dah baca dalam Quran, surah Ali Imran. Imran tu nama bapa Maryam. Nama tuan Nabi Isa, Imran. Isteri Imran nama apa? Hannah. Hannah. Kan orang Kristian banyak ambil nama-nama ni, buat nama mereka. Hannah ni, itu nama tok kepada Nabi Isa alaihi salam. Kita dah baca dalam tafsir, Imran dengan Hannah menikah lama, tak ada rezeki anak, tak ada. Sampai umur tua dah, sampai dua-dua orang pun ingat, tak ada dah, kita ni tak ada dah rezeki anak. Sampai bernazar, Hannah ni bernazar, mak kepada Maryam ni bernazar. Dia kata, kalaulah Allah bagilah satu anugerah anak, dia kata dia nak bagi anak dia ni pergi jadi tukang khidmat ke Baitul Maqdis. Kan kita cerita di masjid Batang Buluh baru ni, Baitul Maqdis ni. Oh, cerita banyak tuan-tuan Baitul Maqdis ni. Kan kita dah panjang dah sebut di Simpang 4 Batang Buluh ni. Baitul Maqdis ni in short, secara ringkasnya apa dia tuan-tuan? Ada duit pi. Ada duit mungkin pi. Kita pergi umrah pun duk kena 7,000 macam tu, 8,000. Tengok kita ambil package elok sikit, nak duduk hotel dekat dan sebagainya, dia pergi sampai 9-10,000. Kalau 9,000, 10,000, additional lagi 1,000, tuan-tuan boleh pergi Baitul Maqdis. Bukan cerita nak pergi makan angin, tapi cerita dia nak pergi tempat yang Nabi suruh kita pergi. Nabi suruh ni, Nabi kata kalau
kalau sampai nak kena bersusah payah kerana nak pergi 3 masjid ni, Nabi kata susah payah sikit tak apa. Mana? Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjid Aqsa. Kalau kerana nak pergi 3 tempat ni nak kena susah sikit, Nabi kata susah pun tak apa, pergi. Bila sampai di sana tuan-tuan, Baitul Maqdis kita dah cerita di Simpang 4 Matang Buluh. Kita tak sebut dalam tu satu cerita apa dia? Mihrab Zakaria. Mihrab Zakaria. Apa hal dengan Mihrab Zakaria ni? Dalam ayat 37 surah Ali Imran, Allah sebut, a'udzubillahi minasyaitanir rajim, fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasan wa ambataha nabatan hasanan wa kaffalaha Zakaria. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqan qala ya Maryam anna laki hadha qalat huwa min 'indillah innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Sadaqallahul azim. Tuhan kata fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasan. Apabila Imran dengan isteri dia Hannah dia minta kat Tuhan, nak minta bukan nak minta ramai, minta seorang aja anak, jadilah seorang aja. Kalau Allah bagi sungguh anak seorang ni, kami nak bagi anak ni pergi berkhidmat dekat masjid, dekat Baitul Maqdis. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasan. Tuhan terima permintaan itu. Tiba-tiba Hannah yang sudah tua ni mengandung, beranak mai satu anak perempuan, nama dia Maryam, mak Nabi Isa. Dia sudah niat kalau dapat anak nak bagi jadi tukang khidmat, tiba-tiba dapat anak perempuan. Tuan-tuan pernah jumpa masjid di Malaysia ni tok siak dia perempuan? Perempuan ni bukan tok siak lah. Perempuan ni AJK masjid boleh perempuan. Tok siak perempuan ni tak pernah berlaku di Malaysia ni. Tapi di Indonesia imam perempuan sudah ada. Imam kepada jemaah lelaki-lelaki. Hannah ni bila mengandung beranak-beranak, Allah, anak perempuan. Dia sudah nazar kalau dapat anak nak pergi bagi dekat Baitul Maqdis, pergi bagi jadi orang yang berkhidmat pada Baitul Maqdis. Tiba-tiba anak perempuan.